أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Muslimin sedang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Jalla Jalaluh yang masih lagi mengurniakan kepada kita semua pada malam ini akan nikmat kehidupan, sihat tubuh badan, dan juga nikmat hidayah Islam itu sendiri yang mana memungkinkan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di dalam kita mengisi jadual peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari redha Allah di hari akhirat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita sementara kita menunggu solat Isya ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung kembali perbincangan kitab kita Mahasinul Islam, keindahan Islam dari sudut beriman kepada rukun iman yang 6 perkara. Kita berada pada perbincangan atau perbahasan keindahan beriman kepada rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Qada ialah merupakan sesuatu yang berlaku sebagaimana yang ditakdirkan Allah atasnya. Qadar iaitu takdir Allah atas semua yang wujud, mengikut ilmu Allah serta bertepatan dengan dan selaras dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya untuk kita faham apa dia qada, apa dia qadar. Qada iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Benda yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala
menetapkan akan kelahiran kita di dunia. Lahir, itu nama dia qada. Adapun qadar itu apa dia? Pelaksanaan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir di dunia adalah merupakan ketentuan Allah. Bila lahir? Mungkin tahun 2017, mungkin tahun 1977, mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu pelaksanaan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya mati. Mati adalah merupakan qada Allah Subhanahu wa taala. Mati. Adapun qadar itu bila matinya bila? Umur 40 tahun. Pelaksanaan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang hidup yang tak mati. Itu ketetapan Allah. Cumanya bila itu pelaksanaan, namanya qadar. Adapun qadar itu, adapun qada dan qadar itu, dia terbahagi kepada dua. Qada itu terbahagi kepada dua. Ada qada yang tetap, yang dah tak boleh ubah. Umpamanya mati. Kalau Allah dah tetapkan kita ni mati usia 40 tahun, benda tu dah tak boleh ubah. Nama dia qada mubram dalam bahasa Arab. Qada yang putus, dah memang tak boleh ubah. Adapun yang kedua, qada muallaq. Qada yang bergantung. Tengok dulu macam mana. Umpamanya rezeki. Memang setiap yang lahir ke dunia ini Allah tetapkan kepada kita ada rezeki. Sikit banyak. Cuma tang rezeki ini dia boleh berubah. Namanya muallaq, bergantung kepada usaha yang dibuat oleh kita. Kalau kita usaha lebih, maka dia boleh berubah ketetapan rezeki itu. Itu nama dia qada muallaq. Itulah yang katanya ada satu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita manusia, sifat ikhtiari, berusaha dalam mencari kebaikan dalam hidup kita. Anak-anak kita yang belajar di sekolah berusaha, berhempas pulas guru di sekolah untuk memastikan pencapaian anak-anak muridnya mendapat 6A dalam UPSR. Tak cukup dengan kelas biasa, dibuat kelas tambahan, malam buat lagi. Itu ikhtiari untuk mencapai kejayaan 6A dalam UPSR. Benda ni boleh berubah. Kadang-kadang orang yang tak percaya, tak yakin dengan qada Allah Subhanahu wa taala, kau dah bodoh macam tu lah, dia kata. Ini orang yang tak beriman kepada rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab rezeki, dia bergantung kepada ikhtiar usaha kita. Kalau dah malas, mana mungkin rezeki boleh datang. Pagi-pagi orang dah keluar pergi kerja, kita masih dalam kain selimut, tidur, tertutup pintu rezekinya. Tak apa kata dia, semut dalam batu pun boleh hidup. Jadi semut. Jangan jadi orang. Maknanya kena ada usaha, kena keluar pergi bekerja, barulah benda tu boleh datang pada kita. Namanya qada muallaq. Adapun mati, dia tetap dah, dia tak boleh ubah. Kalau kita mati umur 45 tahun, dia tak boleh berubah. Habis Ustaz, kita minta panjang umur tu Ustaz. Kita boleh minta panjang umur. Ulama membahaskan tentang istilah panjang umur itu. Adakah Allah lanjutkan usia kita atau bagaimana? Yang dimaksudkan minta panjang umur itu dari sudut keberkatan hidup. Bukannya boleh berubah. Kalau Allah kata mati umur 40 tahun, berubah jadi 50. Tak ada. Dari sudut keberkatan hidup, walaupun umur dia 40 tahun,
dengan dia duk minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah usia aku dalam keberkatan. Seolah-olah pahala yang dia kumpulkan sepanjang umur dia 40 tahun seolah-olah hidup dia 50 tahun. Itu kata panjang umur pentafsiran ulama. Sebab dia sudah tetap, mati sudah tetap, dah tak boleh berubah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal kematian seseorang, tidak akan dipercepat dan diperlewatkan. Mana tak boleh berubah. Itu dalil yang mengatakan umur kita takkan jadi panjang lah. Cumanya dari sudut keberkatan hidup dia. Ada orang hidup sampai 80 tahun tapi tak berkat hidup dia. Sikit sangat pahala yang dia buat amalan kebaikan. Yang banyaknya adalah benda lara, benda dosa. Itu dia qada dan qadar. Beriman dengan qada merangkumi 4 perkara. Yang pertama, beriman bahawa ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua perkara secara umum dan terperinci, sama ada yang berkaitan dengan perbuatannya ataupun perbuatan hambanya. Maknanya apa yang berkait dengan gerak kerja Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya berada dalam ilmu dia. Begitu juga setiap gerak yang manusia buat, sehingga kan denyut nadi yang ada dalam hati dia, dalam fikiran dia, belum lagi diluahkan, dinyatakan, disebut, tetapi Allah sudah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kamu, wahai manusia. Tak boleh sembunyi. Itu ilmu Allah. Ya, kehebatan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya setiap apa yang berlaku ke atas diri kita dan ke atas alam ini, semuanya adalah datang daripada kudrat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia jadi macam tu. Orang kata bencana, tak berlaku musibah, orang kata ini bencana alam. Dia tidak nampak itu kerja Allah. Yang dia nampak ini fenomena alam. Nah, El Nino dan sebagainya, tsunami dan sebagainya, hujan, banjir, ribut sebagainya, dia kata ini adalah fenomena alam, perubahan iklim. Dia tak nampak ini adalah kerja Allah. Ya, ada pun orang yang beriman, setiap apa yang berlaku adalah merupakan kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang mukmin ni pelik. Ya, apabila dia kena musibah, maka dia akan kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembali pada Allah. Dia tak menyalahkan siapa-siapa. Bila dia terima musibah, dia tak kata sebabmu lah aku jadi macam ni, sebab kamu lah aku tak dapat benda ni. Ini orang tak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan kata kalau terima musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia nampak ini kerja Allah. Allah yang buat jadi aku macam ni, maka aku redalah. Nak buat macam mana? Sebab kita hidup di bawah urusan takbir urus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak boleh nak salahkan sesama kita, tak boleh nak salahkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah bukan rezeki kita, jangan duk nundih jari pada orang lain. Yang kedua, beriman bahawa Allah mencatat kesemuanya itu di Lauh Mahfuz. Apa yang akan terjadi dan berlaku ke atas kita dan ke atas alam ini, ke atas makhluk ini, sudah sekian lama tertulis di Lauh Mahfuz. Bila kiamat dah tertulis, cumanya kita tak diberitahu. Muhammad hatta Nabi sendiri tak diberitahu bila kiamat. Mati dah lama dah. Allah tulis benda tu, catat benda tu di Lauh Mahfuz. Dalam satu orang kata
tempat simpanan segala rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tempat itu tidak boleh ditembusi oleh hatta malaikat sekalipun. Malaikat sendiri pun tak tahu rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang ni mati bila? Malaikat tak tahu. Cumanya bila Allah kata, Allah perintahkan kepada malaikat maut, saat ni, hari ni, tahun sekian, yang ni mati, barulah dia tahu. Sebelum tu dia tak tahu bila mati. Begitu juga hujan yang turun daripada langit. Esok ada hujan ke tak ada hujan, malaikat belum tahu. Kita tahu, kita beriman kepada malaikat Allah Ta'ala. Antara malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan, Mikail. Dia tak tahu petang ni hujan ke tak hujan, selagi mana Allah tidak bagi isyarat kepada dia. Dia menjalankan tugas dia apabila diperintah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perangai malaikat ni, dia tidak derhaka kepada Allah, dia buat apa yang Tuhan suruh. Bila Allah kata petang ni turun hujan, maka dia akan turun hujan sekian saat, sekian jam, sekian hari. Maknanya apa yang ada di Lauh Mahfuz itu, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Adakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi? Allah tanya kita. Mu ingat aku tak tahu? Kata Allah. Mudah cerita cakap kita. Mu ingat aku tak tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Antara 7 petala langit dan 7 petala bumi ni aku tahu. Ini kan diri kamu, wahai manusia. Lagi kecil diri kamu. Kalau alam yang begitu luas ni semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala, apakah kita yang kerdil ini Tuhan tidak tahu apa yang kita buat setiap hari, setiap saat, setiap jam? Inna dhalika fi kitab, kata Allah, bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yakni di Lauh Mahfuz. Dah ada dah, ya, dia tulis di Lauh Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Terlalu senang bagi Allah. Bagaimana orang-orang yang tak percaya, orang kafir, orang-orang musyrik yang enggan mempercayai adanya hari kebangkitan semula setelah mati. Bila mati, hidup semula. Kepercayaan kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mati itu bukan satu perkara yang binasa ataupun penyudah bagi kehidupan kita. Mati itu hanya sekadar kita mengambil ataupun bertukar tempat sahaja. Bukan bermakna kita binasa. Roh yang ada dalam badan kita itu akan mengambil tempat yang lain. Kalau sebelumnya roh berada di alam roh, belum ditempatkan di jasad kita sebagaimana hari ini, masa tu dia sudah hidup, kita sudah hidup, tapi di alam roh. Lalu roh ini nak ditempatkan dia untuk supaya dia hidup di bumi, mesti kena tumpang jasad. Ada badan yang dia nak tumpang. Lalu dengan kudrat dan kuasa Allah, dia buat lembaga Adam, buat manusia macam kita hari ni. Summa nufikha fihi min ruh, lalu ditiupkan ke dalam jasad yang kaku itu ruh, maka bangunlah dia berdiri, hidup. Nanti dia akan hidup, kata Allah, ila ajalin musamma,
kepada suatu tempoh masa yang Allah tetapkan. Hiduplah dia, bergeraklah jasad itu. Tapi bila sampai tiba masanya, waktu dia tak boleh hidup lagi dah di dunia. Habis dah rezeki dia untuk hidup di dunia. Lalu roh akan dibawa keluar, dicabut keluar daripada jasad, namanya mati. Lalu bawa ke mana roh ini? Dibawa ke alam yang satu lagi, yang ketiga, iaitu alam barzakh. Adakah dia binasa? Tidak. Tetapi orang-orang yang musyrik, orang yang tak mahu beriman kepada hari kebangkitan semula, dia kata mana mungkin ada semula hari, ada mana mungkin ada hari kebangkitan semula kita, kata dia. Setelah mana tulang belulang kita ni dah hancur lebur jadi tanah. Mustahil untuk hidup semula. Allah kata terlalu mudah untuk aku mengembalikan benda yang dah ada, untuk aku adakan balik. Daripada dulu kamu tak ada, kata Allah, summa nu'iduh, lalu kami kembali hidup semula. Bukan susah, kata Allah. Daripada kata penciptaan langit dengan bumi, Allah tanya kepada manusia, mana sukar? Di antara penciptaan langit, bumi dengan kamu, dengan penciptaan kamu, mana sukar? Sudah pasti, kata Allah, terlalu mudah untuk aku nak hidupkan kamu. Berbanding dengan kejadian langit bumi yang dalamnya macam-macam benda. Tapi manusia yang tak mau beriman kepada hari akhirat, dia tetap kufur kepada hari kebangkitan semula. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Abdullah bin Amr ibn al-As rahimahullahu taala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir semua makhluk. Ketetapan Allah ini Allah dah tetapkan, tulis benda tu, tercatat di Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Artinya sejak azali lagi. Hebat ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sikit makhluk Allah, bukan sikit. Dah, manusia sudah cukuplah. Berapa jumlah bilangan manusia yang ada atas muka bumi, yang lahir atas dunia ni? Bermula daripada manusia awal Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia akhir umat Muhammad. Berapa jumlahnya? Hanya Allah saja yang tahu. Itu baru manusia. Berapa banyak jumlah ikan yang ada di laut, di sungai, di bendang, semut yang ada di hutan, di jalan, berapa banyak? Burung yang terbang di udara, berapa banyak? Itu semua membuktikan kehebatan dan kekuasaan Allah. Semuanya itu telah ditulis, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Bukan kata dia buat dulu manusia baru dia fikir. Contoh ya, macam mana aku nak hidupkan manusia ni? Nak buat? Dah. Sebelum dia buat kita ni, dia dah tahu dah apa jenis manusia ni. Manusia ni jenis macam mana, hidup dia macam mana, perlu kepada apa dia hidup, makan apa manusia ni, semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita. Kita ni benda dah buat dah baru kita fikir masalah dia, macam mana nak mengatasi masalah. Oh, baru tahu. Dah buat dah. Sebab kita lemah. Kita tak tahu benda yang ke hadapan. Yang kita tahu benda sekarang, now yang kita tahu. Yang akan datang kita tak tahu apa akan jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia tahu benda yang lepas, sekarang dan yang akan datang. Apa yang akan terjadi pada diri kita, Allah dah tahu. Kita aja yang tak tahu. Kalau kita tahulah esok kita mati, tak rasa-rasa agak-agak boleh lagi tak kita nak telan nasi, nak minum air, tak lalu lah, tak selera. Tapi Allah rahsiakan benda-benda seperti itu. Mungkin itu suatu hikmah supaya manusia ni
boleh jalani kehidupan dengan baik tanpa ada rasa risau, gelisah dan sebagainya. Yang ketiga, beriman bahawa semua perkara hanya wujud dengan kehendak Allah. Kita ada di dunia ini, tak ada seorang pun manusia, masuklah saya yang bercakap, minta untuk lahir ke dunia, betul tidak? Tak pernah kita minta mohon dengan Allah untuk lahir atas dunia. Tetapi kelahiran kita, wujud kita di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Ada orang bila Allah kata kamu tak akan hidup atas dunia, mengandunglah dia 3 bulan mengandung, bergerak dah janin, tapi Allah kata kamu tak akan hidup atas dunia, gugur janin tu. Semua itu urusan Allah, kita tak boleh nak buat apa. Ini namanya beriman bahawa semua perkara hanya wujud dengan kehendak Allah. Rezeki yang kita ada hari ini, jangan sombong. Jangan kata ini usaha aku, ilmu yang kepandaian yang aku ada, aku boleh kumpulkan harta yang sebanyak ini. Tak boleh. Dan semua itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita beriman kepada qada dan qadar. Sama ada yang berkaitan dengan perbuatannya atau perbuatan hambanya, semuanya adalah merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surah Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Kita tak boleh nak petikaikan, kenapalah aku ni lahir jadi jantan, aku nak jadi perempuan. Ini orang tak beriman. Lalu dia jadi tomboy contoh. Jadi dia ubah peranak dia punya jantina dia. Lahir jantan nak jadi perempuan. Tak boleh terima. Hidung kepek, kemik macam tu nak jadi mancur pergi buat pemedahan plastik. Ini jenis tak mau terima ketetapan Allah. Nah, muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, semua itu adalah kehendak Allah. Allah dah lahirkan kita, takdirkan kita lahir sebagai seorang lelaki. Kita kena redha. Jangan tak suka aku nak jadi perempuan. Tak boleh. Perkara yang sepatutnya ada, yang semestinya kita kena syukur, Allah telah lahirkan kita sebagai seorang muslim. Berapa ramai yang Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan manusia atas muka bumi ini, tapi dia kufur kepada Allah. Itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita terima hidayah Islam, jagalah hidayah itu, jagalah nikmat itu sampai kepada penghujung hidup kita. Mudah-mudahan kita akan bahagia di dunia dan selamat di hari akhirat dengan nikmat hidayah Islam. Manakala berkenaan dengan perbuatan hambanya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 90, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Kalau kita tengok bilangan tentera Rasulullah ketika peperangan Badar, jumlah bilangan tentera Rasulullah yang dipimpin Rasulullah dengan tentera musyrikin jauh lebih besar jumlahnya pada pihak tentera musyrikin. Tetapi kenapa kemenangan itu berpihak kepada tentera Islam yang sedikit? Inilah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat pada zahir kita kata kalah kita ni, ya, 3 lawan 1, 3 lawan 4. Tak boleh nak pusing sikit kena tetak atas belakang, depan pun ada, kiri kanan, kalah kita. Sebab itu Allah kata, jikalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka, kepada orang kafir, lalu pasti mereka akan memerangi kamu. Tapi kamu dapat kemenangan atas
pertolongan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Walau sya'allahu ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun." Surah Al-An'am ayat 137. Dan kalau Allah menghendaki juga, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Seterusnya beriman bahawa semua kejadian yang wujud adalah makhluk ciptaan Allah dengan semua zatnya, sifatnya dan pergerakannya. Semua benda yang ada, yang zahir depan mata kita, yang kita nampak, yang wujud ini, bukan setakat benda yang hidup, benda yang jamat, benda yang beku seperti kayu, batu. Tak, benda tu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Semuanya berada dalam ilmu Allah. Hatta batu yang melekat pada bukit, batu yang melekat pada bukit, dia tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh ke bawah selagi mana Allah kata tak jatuh. Semua itu berada dalam ilmu Allah. Dia yang buat. Bukit dia yang buat, batu yang melekat pada bukit pun dia yang buat. Bayang tengok, dalam satu masa Allah mentadbir bukan setakat manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda kerah macam batu. Bayang tengok betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah taala. Tetapi kenapa manusia yang begitu lemah dari sudut kejadiannya terlalu berani ingkar perintah Allah? Ini yang pelik, yang menjadi perkara pelik. Sedangkan makhluk yang namanya malaikat, yang memang hebat dari sudut kejadian tubuh dia, jasad dia besar bandingan kita, tapi mereka tak pernah derhaka kepada Allah. Allah suruh itulah dia buat, tapi manusia ni sentiasa ingkar perintah Allah. Ini perangai manusia. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Az-Zumar ayat 62. Allah menciptakan segala sesuatu. Bila sebut segala sesuatu, bukan kita saja, segala benda yang maujud, segala benda yang ada atas makhluk ni, atas dunia ni, Allah yang ciptakan. Dan dia memelihara segala sesuatu. Bukan setakat dia jaga kita, tapi dia jaga semua makhluk ciptaan dia. Dia pastikan ikan di dalam sungai ada rezeki dia. Semut yang duk merayap di atas muka bumi ni ada bahagian rezeki dia. Burung yang kita tengok, apalah dia dapat duk terbang ke sana kemari, tak ada rezeki yang ada di udara. Makanan dia ada di udara, di angkasa, terbang. Kadang-kadang dia tak pernah hinggap pun. Dalam satu hari dia tak pernah hinggap pun di mana-mana ranting atau dahan kayu, tapi dia boleh hidup tanpa dia berhenti. Macam mana dia makan? Itu ilmu Allah. Takkah kita merenung semua itu untuk melahirkan rasa kesedaran kita, keimanan kita akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, kalau kita tengoklah bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut wajah manusia. Duk ada sejuta orang manusia, walaupun kita kata dia kembal seiras, pasti berbeza muka.
Dari sudut wajah kita, bagaimana ilmu Allah Ta'ala mencipta itu. Suara, kita dengar suara, kita boleh tahu ini suara Haji Selamat, ini Haji Leman. Takkan bertukar suara. Bukan seorang manusia. Yang ada berapa banyak manusia atas dunia ni, berbeza dari segi rupanya. Cap jari yang menjadi identiti kepada semua manusia yang kita guna pakai hari ni, cap jari. Tanda tangan orang boleh tiru, yang ni orang tak boleh tiru. Boleh nak tiru, potong jari dia bawa, boleh lah. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tengok kisah cerita orang dia cerita, dah dulu kalau nak kahwin 2, nak kahwin 3 ke apa, mesti kena cap jari bini dia. Oh, bukan main susah, nak kena tunggu bini dia tidur dulu malam. Nah, bawa stempel tu, slow-slow ambil jari bini dia, cap jari. Macam-macam cerita kita tengok. Kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan benda ni tak ada keluar dalam berita, dalam sehari 2 panas-panas tapi tak keluar berita. Bagaimana seorang isteri yang tidak boleh menerima hakikat, belum jadi lagi pun suami ni baru duk main-main nak kahwin lagi satu. Di Kelantan, benda pelik-pelik ni Kelantan lah. Baru lah. Suami dia ni baru duk main-main, tak tahulah janda ke apa, tak tahu, nak kahwin lagi satu. Bila dapat isteri dia tahu dah benda ni, isteri dia tak boleh terima, tak kahwin lagi. Ini orang tak ada iman ni, nak cerita orang tak ada iman. Bila suami dia tidur, dikelarnya suami dia kena 80 jahit, berat atas tekuk ni, atas kepala ni, dengan pisau. Ini orang tak ada iman. Andai katalah dia mati, isteri tadi, si isteri, yalah ustaz marah. Ya, setakat mana kita boleh marah atas dunia ni? Kalau sampai ke tahap derhaka dan menyakiti suami sampai tahap macam tu. Sedangkan redha suami itu, redha isteri itu, redha dia berada pada suami. Kalau suami dia tak redha, mu tak payah cerita, mu semayang banyak mana, mu puasa banyak mana, mu sedekah banyak mana pun neraka. Tapi orang yang tak ada iman, dia sanggup buat, dikelarnya leher suami dia. Barakallah, 80 jahitan. Tapi suami ni punya saya pun tak tahulah sayang ke apa. Dia tak buat report polis. Mungkin dia sayang, takut nanti isteri dia ke dalam. Tak report polis sampai ke saat ni, malam ni belum lagi. Sebab itu tak dikeluar dalam berita. Berlakunya di Mani Urai, kampung saya. Terkejut saya, telefon mak, ya ke benda ni? Ya. Di kampung dah heboh tapi tak keluar berita kerana suaminya tak report. Gambar dalam, dihantar gambar, tabarakallah, dikelarnya suami tengah tidur. Itu satu bab. Nah, kalau 2-3 tahun dulu di Kelantan juga, suami dia kahwin lagi satu, tidur malam dipotongnya anu dia. Itu masuk berita. Ini semua orang yang tak ada iman. Nah, dia rasa tak apa, kata dia, puas hati aku, anak kahwin sangat lagi satu, puas hati. Dia tak tahu pahala dosa, tak tahu. Tak apalah, kita kata kalau kita orang yang beriman, kalau ada iman, itu masalah dia. Kalau dia rasa dia mampu dan boleh bertanggungjawab, pulang pada dia. Kalau dia rasa tak mampu dan tak boleh bertanggungjawab, itu masalah dia dengan Allah SWT. Di hari akhirat kelak, janji kita selamat. Jangan duk rasa puas hati marah aku je. Nak marah kat orang sampai lupa yang mana kita esok akan bangkit di hadapan Allah. Itu yang bunuh orang, bantai orang, pukul orang sampai mati. Tak, tu yang berlaku. Yang duk berlaku dulu, bully. Nah, kalau ada iman, dia tak buat macam tu. Diseksanya kawan tu dengan setereka, tak tahan sakit, mati kawan tu. Kalau ada iman, tak sanggup buat. Sebab itu
pahala dosa, berdosa, tapi sanggup bunuh orang sebab tak ada iman. Itu penting, kita kena jaga iman dalam diri kita. Kalau tak jaga, maka kita akan rosak kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Beriman dengan qadar sebagaimana yang disifatkan tadi tidak bertentangan sama sekali dengan hakikat bahawa manusia itu mempunyai kebebasan dan keupayaan dalam memilih perbuatan. Jangan pula kita ingat bila Allah dah tetapkan benda tu baik buruk, dah tetapkan, buat apa kita nak jadi baik? Dah kau jahat. Tak, kita kena ingat satu lagi, Allah bagi kepada kita ikhtiari yang saya sebut tadi, qada muallaq. Memang rezeki Allah bagi, tapi kita kena ada usaha. Kalau kata kita usaha dah tak dapat, mungkin usaha kita belum mencukupi, belum lagi ke tahap maksimum, ataupun dah memang buat betul-betul dah tak dapat juga. Itulah ketetapan Allah, bukan rezeki aku. Ini belum buat apa lagi, aku macam ni lah, dah memang Allah takdirkan aku susah. Itu bukan orang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita menyerahkan benda itu kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita kena usaha. Selebihnya barulah kita bertawakal kepada Allah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta realiti membuktikan semua ini. Kita kena ada usaha, ada kebebasan kepada manusia memilih. Mu nak pilih iman ke, mu nak pilih kufur kepada Allah. Al-Quran menyatakan ini jalan-jalan ke syurga, ini jalan-jalan ke neraka. Habis kenapa Tuhan buat dua macam tu? Suruh kita pilih. Hang nak jalan yang macam mana yang? Nak syurga ke nak neraka? Bila mana kamu pilih jalan ke neraka, kamu tak boleh salahkan Allah. Aku dah bagi dua pilihan kamu atas dunia, memilih. Tiba-tiba kamu pilih jalan yang bengkang-bengkok. Kamu takkan jumpa aku di hari akhirat, kata Allah. Tapi yang kamu kena ikut, kata Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Baru kamu boleh tuju pada aku, jumpa dengan aku di hari akhirat kelak. Dalil syarak, Allah menyandarkan perbuatan manusia kepada mereka sendiri melalui firman-Nya, wa man yuti'illaha war rasul, yang sering disebut dalam khutbah Jumaat, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini bergantung kepada pilihan manusia. Mu nak taat ke mu nak derhaka pada Allah? Mu nak beriman ke mu nak kufur pada Allah? Ini nama dia ikhtiar, pilihan manusia. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maknanya, artinya ada orang yang tak nak taat kepada Allah, ada orang yang tak nak bersyukur di atas nikmat Allah. Itu pilihan dia, tak ada siapa paksa pun, pilihan dia sendiri. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan, kata Allah, dia buat amalan yang jahat atas dunia dan menganiaya diri dia sendiri, zalim pada diri dia. Zalim pada diri dia ni iaitu buat benda-benda yang Allah larang. Maknanya orang tu zalim pada diri dia. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah, buat dosa, lalu dia bertaubat. Mau dia bertaubat, menyesal, nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang satu lagi ni dahlah buat dosa, tak mau menyesal, tak mau taubat-taubat. Dah umur 50 tahun tak sembahyang lagi. Maknanya Allah kata itu pilihan dia. 50 tahun dah umur tak sembahyang lagi, dah tak menyesal lagi, dah. Itu pilihan dia. Tapi kata Allah, kalau kamu buat salah, kamu buat dosa, lalu kamu menyesal di atas dosa itu, tak nak buat lagi dah, beristighfar kepada Allah, kembali pada Allah, lalu Allah kata aku Maha Pengampun. Itu pilihan dia.
Lepas tu kita jangan duk cerita benda yang dah lepas-lepas. Benda yang lepas hanya jadi lipatan sejarah dalam hidup kita. Jangan duk buka sejarah itu pada orang lain. Kekejian, dosa, kesalahan kita jangan duk cerita pada orang. Ini duk sedap mulut cakap dekat kedai kopi, aku dulu apa tak buat. Minum pernah. Betina kuat. Judi nombor ekor beli semua. Jangan duk cerita. Kalau sekarang kita mahu berubah, itu hanya jadi lipatan sejarah kita. Mudah-mudahan Allah ampun segala kesalahan-kesalahan kita yang lepas. Tapi kalau kita tak mahu berubah, nak jadi baik, Allah takkan ubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah sesuatu kaum atau seseorang itu kecuali dia sendiri yang mahu berubah. Kalau dia sendiri tak mahu jadi baik, mana mungkin Allah mahu mengubah dia jadi baik. Kerana dia tak mendak pun dalam diri dia nak jadi baik. Kalau dalam diri dia tak ada tergerak untuk datang ke masjid menjadi tetamu Allah, tak mungkin Allah mentakdirkan dia datang ke masjid. Sebab diri dia sendiri tidak ada usaha untuk menjadi tetamu Allah. Maka dia takkan mampu menjejakkan, melangkah kaki dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang tak ada dalam diri dia. Dalam jadual hidup dia sehari-hari, tak ada untuk jadi tetamu Allah dalam masa 24 jam. Tak ada. Tak ada terlintas pun di fikiran dia, aku nak pergi semayang berjemaah di masjid. Tak ada. Aku nak pergi majlis ilmu. Tak ada. Lalu Allah tak akan ubah kehidupan dia kepada jalan yang baik. Sebab tu kita kena sentiasa pasang niat dalam diri kita untuk buat kebaikan. Nak bersedekah. Walaupun duit tak ada ni, duit tak ada dalam poket, tapi nak buat sedekah, nak berwakaf, nak bantu orang. Tapi jangan pula bila dah ada duit, tak jadilah, tunggu dulu. Tak boleh lah macam tu. Nah, tapi kena sentiasa ada niat untuk buat baik. Malam ni aku nak bangun sembahyang sebelum subuh, aku bangun awal pukul 5, aku nak sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Kena ada niat. Malam ni sebelum aku tidur, aku nak baca Quran 1 muka surat. Kena ada. Setidak-tidaknya kalau kita tak buat, Allah dah bagi satu ganjaran pahala pada kita niat buat baik. Andai kata kita memang buat, lagi berganda-ganda Allah bagi. Maka sepanjang hidup kita kena ada niat untuk buat kebaikan. Barulah Allah akan permudahkan kerja buat kita. Tapi kalau tak ada niat, tak ada, Allah tak akan permudahkan. Itu nama dia qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalil berdasarkan kepada realiti kehidupan. Tadi dalil berdasarkan syarak, perlu kepada usaha, perlu pada ikhtiar, perlu kepada pilihan kita hidup di dunia ini. Hakikatnya setiap manusia memang sedar bahawa dia mempunyai kebebasan dan keupayaan terhadap sesuatu yang dilakukan dan ditinggalkan olehnya. Dia boleh buat. Mu nak datang ke masjid ke tak nak datang? Tak ada siapa paksa, betul tak? Tak ada. Kita boleh buat pilihan. Aku nak ke masjid ke, aku nak pergi kedai kopi malam ni. Aku nak pergi masjid ke, aku nak tidur kat rumah malam ni. Ataupun kita duduk kat TV depan rumah. Pilihan kita. Itu hakikat, realiti. Kita nak buka aurat ke, kita nak dedah, kita nak tutup aurat. Itu hakikat, pilihan. Tak ada siapa yang boleh melarang kita. Dia juga dapat membezakan antara apa yang berlaku dengan kehendaknya, seperti berjalan. Berjalan menuju ke tempat yang tidak baik, ataupun pergi ke tempat yang baik, majlis ilmu sebagainya. Dia boleh pilih. Tak ada siapa pun yang larang. Nak beli nombor ekor ke, tak nak beli. Tak ada siapa larang. Dan apa yang berlaku tanpa kawalan atau kehendaknya seperti menggeletar. Tak, kita sejuk tiba-tiba badan kita menggigil. Itu adalah di luar kawal kita. Menggeletar tubuh badan kita, atau contohnya terlalu sakit, menggeletar badan kita.
Tetapi kuasa dan kehendak manusia ini berlaku dengan kehendak Allah dan kuasanya. Walaupun kita diberi pilihan, tapi bukan secara mutlak. Artinya belum pasti lagi boleh berlaku atau tidak. Mungkin sampai separuh jalan tak jadi. Sebab kuasa yang Allah bagi, ikhtiari yang Allah bagi pada kita hanya sedikit saja. Bukannya secara mutlak ataupun kita sebut 100%. Firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum an yastaqim, yaitu bagi sesiapa antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Dalam kita berbuat taat kepada Allah, kita kena minta petunjuk, minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah kekuatan kepadaku ya Allah, agar aku dapat terus melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu ya Allah. Tanpa redha, tanpa izin Allah, sebagaimana yang saya sebut pada muqaddimah tadi, takkan mampu kita berada di sini pada malam ini. Berapa ramai yang daripada kita yang masa ni bukan dalam keadaan mengingati Allah, tapi Allah pilih kita, Allah kuatkan diri kita, gagahkan diri kita setelah mana tadi masing-masing kita bekerja. Kalau ikutkan penat, malam ni nak berehat dah, duduk santai-santai kat rumah, kena teh-oh ke air kopi ke, nah duduk depan TV, oh sedap lah daripada pergi ke masjid. Tapi Allah gagahkan diri kita, Allah kuatkan keimanan kita, lalu kita boleh jadi tetamu Allah pada malam ini. Itu nama dia ketetapan Allah, setelah mana memang sudah ada dalam diri kita niat untuk berbuat baik. Tapi kalau tak ada, Allah tak akan bantu mempermudahkan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana seluruh alam ini, universe, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berlaku sesuatu pun tanpa pengetahuan dan kehendak Allah. Daripada penjelasan yang ringkas tentang beriman dengan qada dan qadar ini, dapatlah kami menyebut, kata pengarang kitab ini, beberapa kelebihan dan keimanan beriman dengannya dengan taufik Allah. Kita sebut yang pertama pada malam ini sebelum kita berhenti, iaitu beriman kepada qada dan qadar dapat menanam pergantungan terhadap Allah semata-mata. Itu dia kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Maknanya kita takkan bergantung harap, bergantung pertolongan, minta pertolongan kepada makhluk ciptaan Allah, kerana kita tahu mereka pun tak punya apa-apa kuasa. Susah, derita, sengsara, kesempitan hidup, mengadulah pada Allah. Jangan duk mengadu pada manusia, tak boleh buat apa pun. Ini orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ini kerana hanya Dia, yakni Allah, yang dapat memberi manfaat dan juga mudarat. Tiada sesuatu pun selain daripada Allah yang dapat memberi manfaat atau mudarat, kecuali ia telah tentukan oleh Allah. Maknanya kalau Allah kata tak kena kamu musibah ni, tak akan berlaku benda tu. Tapi bila Allah kata kena kamu, aksiden kamu, kita tak boleh lari. Akan ada cara atau jalan kita pergi ke tempat itu. Kenapa pergi? Tahulah, jadi tegur hati nak pergi. Sebab takdir atau qada sedang menunggu dah. Tapi bila Allah kata tak jadi, nah, bagaimana raya itu, kebetulan arwah adik ipar saya, nah, meninggal aksiden kemalangan, digilis kereta habis, tumbang, mau jatuh motor, dia terlanggar orang reverse kereta, terlang jatuh tengah jalan, kereta datang bantai dia. Tapi nak ceritanya, biasanya
Adik ipar saya ni, kebetulan anak saya yang sulung tu, biasa dia belajar di Kelantan, duduk di rumah opah dia. Biasa anak sulung saya ni ikut dia. Biasa naik motor saja anak buah nak ikut pakcik dia, nak pergi beli bekal. Tapi bila Allah kata takkan ikut, dia tak ikut malam tu. Kalau dia ikut, tak tahulah. Sebab apa? Belum sampai lagi, belum tiba lagi ajar dia. Maka malam tu dia tak ikut. Seorang dia keluar, pakcik dia seorang dia jatuh habis, meninggal seminggu raya. Nak ceritanya benda ni semuanya adalah urusan Allah. Kalau pada zahir kita, oh biasa dia ikut, masih dia akan ikut biasa. Inilah keyakinan kita bahawa segala apa yang berlaku ke atas hidup kita ini dan alam ini adalah di bawah ilmu Allah, di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kepada kita, redha. Bila Allah tentukan kita rezeki kita banyak ni, redhalah dan bersyukur. Jangan ada rasa dengki pada orang lain yang lebih pada kita. Dan bila Allah bagi lebih pada kita pula, kita kena bersyukur. Jangan bongkak, jangan sombong dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Itu yang penting. Yang paling penting itulah, ya, kita terima seadanya. Lebih kita bersyukur. Walaupun tak lebih pun kita bersyukur di atas apa yang Tuhan bagi. Alhamdulillah, aku tak ambil orang, aku tak curi orang. Ini adalah rezeki halal yang Allah kurniakan pada aku. Alhamdulillah, cukup anak beranak aku makan, anak isteri aku makan. Jangan ada iri hati, dengki pada orang lain. Itu orang tak beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal akan merasakan tidak munasabah untuk menunjukkan amalannya kepada sesuatu yang tidak dapat memberinya manfaat atau mudarat, dan berpaling daripada yang hanya di tangannya Allah terdapat manfaat dan mudarat bagi dunia dan akhirat. Maknanya kalau kita ada akal, kita buat sesuatu kebaikan bukan kita tujukan atau niatkan untuk sesuatu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku datang masjid bukan kerana aku malu pada jiran aku. Kenapa kamu datang? Aku tak datang, malu jiran sebelah aku duduk belang lik ke masjid, aku sekali tak pergi. Kurang-kurangnya seminggu sekali aku ada lah datang. Itu tak jadi apa. Tak jadi apa. Kenapa dia datang buat mayam masjid berjemaah? Kenapa? Malu pada jiran. Jadi kita yakin bahawa makhluk lain tak boleh bagi apa pun manfaat pada kita. Begitu juga mudarat. Jadi kita akan melakukan kesan dia bila kita beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita akan melakukan amalan seikhlas mungkin, hanya lillahi ta'ala. Biarlah orang nak kata apa pun, janji Allah redha. Aku bukan nak cari redha manusia. Nah, kalau nak ikut suka orang ramai, Allah tak suka, jahanam aku. Biarlah orang ramai tak suka aku, janji Allah suka. Bagaimana Nabi SAW, apa yang tak dikata oleh orang kafir Quraisy, gila, tukang sihir, pemecah belah masyarakat. Lantaklah kamu nak kata apa bila Allah kata balighuni walau ayah. Kamu sampaikan apa yang aku sampaikan kepada kamu wahai Muhammad, walaupun satu ayat kamu kena sampaikan. Apa begitu Nabi kata pada kita, kamu bila kita dapat ilmu daripada Nabi, kita kena sampaikan cerita pada orang lain. Biarlah orang nak kata apa. Sebab kita hidup di dunia bukan nak cari redha manusia, bukan nak cari suka manusia. Kita nak cari suka Allah, redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua di dalam kita meningkatkan lagi keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang dan lemah itu datang daripada kekurangan ilmu saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita akan berjumpa pada bulan hadapan jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-amin sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebenaran itu adalah benar bagi kami, ya Allah, dan Kau rezekikanlah kepada kami, ya Allah, bagaimana cara untuk kami mengikuti kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu adalah batil bagi kami, ya Allah, dan Kau rezekikanlah kepada kami, ya Allah, bagaimana cara untuk kami menjauhi kebatilan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sinarilah hati-hati kami dengan pancaran cahaya hidayah petunjuk-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan pancaran cahaya matahari-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Kau jadikanlah perhimpunan kami pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, perhimpunan yang Kau rahmati dan Kau redha akan kami, ya Allah, dan Kau jadikanlah perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perpisahan yang Engkau pelihara daripada segala bala, bencana dan dosa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qamalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.